P. Ramlee ni dia banyak musuh. Musuh dia walaupun pelakon yang pernah pelakon dengan dia, tapi adalah musuh dia. Pelakon-pelakon dari Singapura, bukan dari Merdeka Filem. Tu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Dan lagu ini juga menaikkan nama Ramlah Ram sampai sekarang. Inilah lagu yang terbesar, walaupun banyak lagu saya buat. Lagu ini dijual yang hampir tinggi. Belum ada lagi lagu-lagu Melayu yang jual begitu tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, terimalah Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Saya rasa intro saya tu pun tak cukup untuk menggambarkan Datuk sebenarnya. Kita sangat berterima kasih seluruh penonton Garasian dan juga semua yang baru hadir pada malam ini. Jangan lupa selama lebih sejam ini kita akan bersama dengan insan hebat ini. Insan yang satu ketika dulu dan sehingga sekarang mewarnai dunia muzik tanah air dengan tanpa kontroversi, tuan-tuan. Bukan mudah anak seni berpuluh tahun menghambakan dirinya dalam dunia seni, tapi agak susah dan saya boleh kata tak ada langsung dipalit dengan kontroversi. Itulah hebatnya Datuk Seri Ahmad Nawab. Baik, Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa kita kat sini tak sabar sebab selama ni kita hanya dengar tiupan saksofon Datuk, petikan piano Datuk, dan malam ini kita nak berbual lah. Ramai nak dengar suara Datuk ni. Baik, Datuk. Bagaimana dengan, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, bagaimana kesihatan, kehidupan sekarang ni, macam mana apa yang Datuk buat tentang PKP, Datuk? Boleh share dengan kami? Silakan. Boleh. Alhamdulillah. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kerana bagi peluang saya untuk interview ini. Banyak orang tanya saya mengapa Mak Nawab ni tak jumpa, tak pernah dengar lagi cerita-cerita dia. Sebab ke belakang-belakang ni saya banyakkan duduk ke rumah. Duduk ke rumah sebab keadaan sekarang kita tahu kan. Yalah. Jadi tidak, dulu selalu kat studio. Buat persembahan, banyak buat rakaman. Sekarang ni dah tak ada lagi. Saya dekat rumah lah. Duduk kat rumah. Walaupun saya duduk kat rumah, saya tetap praktis saksofon saya. Sebab itu sebahagian pada ilham saya, kan? Jadi itulah keadaan tu dah begitu. Jadi saya kebanyakan di rumah lah. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, kalau tengok jejaka kacak di depan tuan-tuan itu yang berbaju merah, itulah insan yang bernama Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab. Kalau generasi sekarang ni hanya duk dengar je nama Mak Nawab ni, tapi dia orang kata tak pernah tahu pun cerita pasal Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab ni. Baik, malam ini kita bawakan anda live streaming daripada kediaman Datuk di Gombak sana untuk berkongsi pengalaman bersama kita. Baik, Datuk, mungkin soalan pertama. Saya sering katakan dalam live streaming saya, iaitu tak kenal maka tak cinta. Kalau tengok orang ni macam orang Penang ni, macam anak mami ni. Okey, Datuk, mungkin Datuk saya serahkan mikrofon ini. Datuk ceritakan tentang bagaimana perjalanan seni awal Datuk. Silakan, Datuk. Perjalanan seni itu memang susah lah. Ada surat khabar pernah cerita tentang The Long and Winding Road to Success. Jadi perjalanan saya nak cerita ni memang saya ingat 2-3 jam tak cukup. Tapi cara ringkas. Saya belajar muzik daripada bapa saya. Bapa saya Nawab Khan Rana Khan, orang Pakistan. Jadi dia berhijrah di Pulau Pinang, saya anak Pulau Pinang. Jadi di situlah saya belajar dengan dia. Tapi ada sebab-sebab yang saya belajar dengan dia. Mengapa saya belajar dengan dia? Dia mula-mula dia tak mau saya jadi orang muzik sebab orang muzik ni susah. Tapi yang kali saya bila dilahirkan, saya dituliskan saya akan menjadi orang muzik. Jadi sebab itu halangan-halangan yang saya jumpa saya waktu itu, jadi tak ada apa halangan.
sebab saya dah tertulis nak jadi orang muzik. Tapi bagi bapa saya, dia tak suka saya jadi orang muzik. Jadi itu saya nak ceritakan bagaimana saya jadi orang muzik. Saya di sekolah di Francis Light. Francis Light, ini sekolah arwah Tan Sri P. Ramlee ni. Memang betul. Hari saya masuk sekolah tu, saya nampak dia. Saya nampak P. Berapa Ramlee, beza tapi umur tu, Tok? saya ingat lebih kurang dalam 6 tahun lah kot saya. Lebih Okey, lebih alright. kurang kan. Saya nampak dia, tapi itu jam orang tak kenal siapa dia P. Ramlee kan. Jadi saya masuk waktu tu saya masuk ke Francis Light School, dia nak pergi ke Penang Trade School. I see, alright. Jadi itu jam orang tak kenal siapa P. Ramlee, cuma orang kenal dia sebagai budak keroncong. Dulu kalau Budak kita main keroncong. muzik, dulu kalau kita main pancaragam tu dia panggil keroncong pati. Okey. Jadi saya kenal itu sebab saya balik rumah, saya cerita kat mak saya pernah tengok P. Ramlee, tapi budak keroncong lah kita kenal dia, bukan sebagai pelakon lagi. Dia belum jadi pelakon. Jadi di situlah saya mula-mula belajar muzik. Saya bercat sekolah. Lepas tu saya tak lulus, nak pergi Penang Preschool, tak lulus. Jadi saya kena keluar lah sekolah. Keluar sekolah, Okey. saya balik cerita dengan bapak saya tak boleh belajar lagi. Lepas tu saya ingat nak bekerja tau. Saya nak bekerja sebab saya ingat nak tolong bapak saya. Saya sayang bapak saya, mak saya sayang. Jadi saya tak tahu apa kerja nak buat. Itu je umur 15 tahun. Jadi saya jumpa kawan-kawan. Saya jumpa kawan-kawan yang sama nasib dengan saya. Jadi kita bercerita lah, kau nak pergi mana? Hang lah, kita bercakap hang kan. Jadi dia orang kata ada satu sekolah dekat Pulau Pinang, iaitu Penang Trade School. Penang Trade School ni dia dekat Batu Lancang. Kalau kita pergi kat Air Hitam tu, dekat Batu Lancang tu ada satu sekolah, Penang Trade School. Jadi bila saya dengar tu, dia kata dia akan ambil budak-budak yang dah tak lulus sekolah mana boleh masuk ke situ. Jadi saya kata okeylah, kalau begitu kita pergilah. Saya pun nak register, saya tak tahu sekolah Penang Trade School ni dia ajar apa, saya tak tahu. Saya dengar sekolah aja saya nak masuk. Jadi pagi tu saya pergi ke sekolah tu di Batu Lancang. Jadi saya tengok ramai budak-budak yang nak register lah, dia kena register kan. Jadi saya pun beratur macam nak beli tiket wayang tu, beratur. Jadi kawan saya di depan. Jadi bila sampai ke kawan saya, dia pun register, dia sampai ke saya, sekolah tu dah tak cukup lah. Dah cukup. Oh, dah penuh? Dah penuh. Jadi dia kata saya datang tahun depan. Itulah ini semua ni dalam permulaannya. tahun berapa, Tok? Dalam tahun, saya ingat dalam tahun 50-an lah. Ya, okey. 50-an dekat 40-an, dekat 50-an lah kan. Okey. Jadi saya baliklah, tak dapat masuk sekolah itu. Itulah permulaan saya. Bila saya balik, saya cerita ke mak saya mengaduhai dengan bapak saya, cerita apa, dia kata amat tak kerja, tak dapat masuk sekolah, ajarlah muzik ke dia. Itulah mulanya saya. Itu asalnya saya nak jadi orang muzik tu dari situ. Jadi bapak saya mula tak mau ajar, dia kata orang muzik ni susah, nak kerja kat mana kan. Jadi bila mak saya mengaduhai kat dia pun ajar. Dia ajar saya. Itu jam saya duduk kat Rawang Road, Jalan Rawang. Di Kebun Lama lah saya duduk. Belum Terengganu Road tu kan, saya duduk Rawang Road. Ya. Jadi instrumen yang mula-mula saya belajar tu adalah clarinet. Itulah instrumen yang bapak saya main. Bapak saya itu jam dia bekerja dengan satu pancaragam di Pulau Pinang, dipanggil Penang Municipal Band. Okey. Macam pancaragam bandaraya lah kan. Dia kerja di situ. Jadi itulah mula-mula dia ajar saya. Dia ajar saya main muzik, dia tulis note. Itu jam saya nak beli buku muzik pun tak cukup duit. Jadi dia tulis kat buku sekolah saya. Dia tulis note dia macam mana note semi brave, minum, crochet, quiver semua dia tulis. Jadi saya praktis tu. Jadi hari yang saya praktis tu, hari tu hujan lebat. Hujan lebat. Jadi itulah sebab sampai sekarang ni lagu saya kebanyakan cerita tentang hujan. Macam-macam hujan saya cerita. Jadi sampai hari ini kalau hujan turun tu, saya mesti duduk kat tingkap. Saya memerhatikan hujan tu, macam mana perasaan hujan tu turun. Sebab saya nak bawa kenangan-kenangan tu yang mula-mula saya belajar muzik.
adalah hujan Okey. turun. Itulah tuan-tuan, sedikit kita punya mukadimah pada yang baru masuk. Lebih 700 orang yang sedang masuk, yang berada di talian sekarang. Kita bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab. Baik, pada yang Ya. terlepas, Datuk Ahmad Nawab dah cerita tadi, beliau merupakan anak jati Penang, Pulau Mutiara. Jadi bila tuan-tuan dengar nama Penang Road lah, Rawang Road, Terengganu Road, itu biasa. Di Penang ni dia, orang sana dia English sikit. Dia kalau Ya, jalan ya. Penang dia panggil Penang Road, Penang Street, Rawang Road. Itu Penang lah. Jadi mana orang Penang dia tahu sangat lah benda ni. Ya. Pada orang-orang Pulau Mutiara mungkin terimbau kenangan bila Datuk Seri sebut sekolah Penang Free School, Ya. apa semua tu. Kita ulang balik Penang, bahawa Penang Trade School. Penang Trade School. Ya. Datuk Seri Ahmad Nawab ni merupakan rakan kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee ni 5-6 tahun sedikit umur atas, di atas Datuk Seri Ahmad Nawab. Baik Datuk, kita dah dengar tadi, Datuk dah kata permulaan Datuk ni asalnya bermain klarinet. Ya. Pantang dengan hujan je Datuk mula nak apa mencipta lagu dan sebagainya. Okey, itu diorang kata di peringkat awal persekolahan tu. Ya. Baik. Bila pula Datuk mula keluar daripada Penang? Ni orang kata nak berhijrah ni, keluar pada Penang. Mungkin boleh cerita sikit tu? Okey, bila saya dah belajar muzik ke bapak saya, lepas 6 bulan tu, saya dengar di Alostar. Di Alostar tu nak pakai orang muzik. Di Alostar tu ada satu band yang panggil Penang, Kedah State Police Band. Okey. Jadi saya kata ini satu peluang, saya nak dapat kerja sebab di Pulau Pinang susah nak kerja. Jadi saya apply. Saya dapat. Jadi itulah permulaan saya nak belajar, nak bekerja dengan police band tu. Jadi saya pergi ke Alostar dengan bapak saya lah. Saya pergi ke Alostar, saya jumpa pemimpin penjarakam tu, band leader tu. Jadi dia setuju ambil saya bekerja di Alostar dalam police band. Itu mula-mula saya bekerja. Itu je umur saya 15 tahun nak masuk 16. Dan dari dekat situlah mula-mula saya dapat belajar lagi muzik. Saya dapat satu ilham dekat situ menciptakan. Saya ingat nak jadi pencipta lagu. Okay. Sebelum saya jadi pencipta lagu, saya jumpa satu buku tu. Buku tu dalam macam buku magazine tu. Dalam buku tu seorang pemain muzik dari Amerika iaitu Glenn Miller. Dia kata, dan dia tulis dalam buku tu, dia kata kalau kita nak jadi satu orang muzik yang terkenal, kita banyak proses dia melalui. Kita kena jadi seorang pemain muzik, kena jadi seorang pencipta lagu, pengubah lagu, bekerja di studio recording, bekerja untuk filem-filem muzik, dan juga jadi seorang saksofonis ataupun clarinetist, seorang yang bermain sebagai solois. Jadi di situlah saya baca buku tu, saya kata saya sekarang dah belajar muzik. Peringkat yang akan datang tu saya nak jadi pencipta lagu. Macam mana saya nak jadi pencipta lagu? Guru tak ada, siapa nak ajar saya? Bapak saya cuma ajar muzik saja. Dia tak ajar macam mana nak buat lagu. Jadi malam tu saya tengok di langit tu dekat tingkap tu, saya tengok bintang, banyak bintang. Ada satu bintang besar saya nampak dia turun tu. Jadi saya kata saya nak buat lagu. Lagu saya yang pertama iaitu Bintang Malam. Bintang Malam? Bintang Malam. Jadi lagu itu saya buat, saya dapat ilham datang, tak tahu macam mana ilham datang. Saya pun tulis note muzik dia, tapi tak keseluruhan, cuma sebahagian saja. Dan besok baru saya teruskan, jadi komplit lagu Bintang Malam tu. Lalu itu lagu sejarah saya mula-mula, saya jadi pencipta lagu. Lepas tu saya balik ke Pulau Pinang saya tak sesuai dalam police band tu sebab jiwa saya nak ke depan lagi. Jadi saya balik ke Pulau Pinang, saya kerja dengan bapak saya di Municipal Band tu. Sebagai pemuzik, pemuzik itu gaji saya itu waktu tu RM90. Bapak saya kerja dalam band tu lah, saya kerja di situlah saya dapat perkenalan dengan seorang pemuzik, seorang Filipino. Dalam band tu tak ada orang Melayu, orang Filipino, orang Sikh ni, orang-orang daripada lain pada orang Melayu memang tak ada. Jadi di situ saya kenal satu orang nama dia Inigo. Jadi dia tengok saya ada bakat kot ajak tu. Jadi mula-mula dia offer saya bekerja di Joget Modern. Jewel Park Joget Modern.
Joget moden. okay. Di Alright. New World Park. New World Park. Oh, New World Park itu famous tu zaman dulu tu. New World Ah, memang paling ya. famous. Jadi Okay. saya kerja di situ, dari Inigo ni lah bawa saya kerja di situ. Lepas tu saya dapat bekerja di Cabaret. Di Okay. Wembley Cabaret, Northern State di Pulau Pinang. Alright. Inigo lah recommend saya. Jadi sebelum saya kerja tu, saya minta permission daripada bapak saya. Apa-apa saya nak buat, saya akan minta permission bapak dia. Bapak saya kata, apalah kerja lah. Itulah mula-mula saya main saxophone. Sebab Okay. dalam cabaret itu dia perlukan orang main saxophone, bukan main clarinet. Okay. Jadi saya terpaksa beli satu saxophone. Itulah mula-mula saya main tenor saxophone. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Dah ramai dah ni masuk tu. Dah ramai dah masuk ni nak dengar cerita tentang Datuk. Ya. So tuan-tuan dan perempuan, dah hampir 20 minit kita bersiaran Datuk. Saya rasa lah Ya. sebelum kita pergi dengan lebih lanjut ni Tok, apa kata kita nak dengar dulu satu lagu Tiupan Emas. Ramai orang kata apa, Sing is Believing kan. Ramai kata ni sembang ni kita nak dengar ni, tak sabar nak dengar. Okey, tak apa tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak Datuk dah pegang dah M16 dia, dia dah pegang dah M16 dia. Ya, Ini dia panggil apa tu? Tenor saxophone ke apa tu? tenor saxophone. Tenor saxophone. Boleh Ya, sebelum tenor kita saxophone. tiup, sebelum Datuk tiup, boleh cerita sikit tak kami yang buta buta muzik ni? Ya. Apa beza tenor saxophone lah, saxophone dia ada 2-3 jenis, boleh cerita sikit tak? Dia ada 5 jenis. 5 jenis, okey. Soprano sax yang panjang tu lah. Lepas tu Okey. alto sax, tenor sax, Okey. baritone sax, bass sax. Oh dia. 5 jenis. Jadi kalau kita dah boleh main satu saxophone tu, kita boleh main yang lain. Okey, sebab- kenapa dalam 5 tu Datuk pilih tenor saxophone? Tu apa pula beza dia tu? Suara dia saya suka, suara dia merdu. Walaupun sebab benda ni sebab saya minat pada tenor saxophone ni. Jadi peluang saya bekerja di kerja cabaret tu dia perlu saya main tenor saxophone. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Biar orang kata apa, Datuk bercakap dengan senjata dia dengan tenor saxophone. Baik, untuk yang first lagu ni tu, agaknya lagu apa Datuk nak bawa tu? Ada satu lagu baru ni belum dirakam di Piring Hitam. Wow. Lagu ni nama lagu pun tak ada lagi. Jadi Nama lagu pun tak ada lagi, cantik. belum tak ada lagi. Jadi saya nak main lagu ini supaya penonton dapat menghayati lagu baru yang saya cipta lagu ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, lagu baru, jodol pun tak ada lagi. Eksklusif untuk anda di Garasi TV. Terimalah tenor saxophone daripada Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab. Silakan Dok.
Halo, Tok. Datuk dengar, Tok? Saya dengar. Alhamdulillah, saya sampai terkesima. Saya dibuai, Tok. Sebab ya. ramai yang tak tahu di sebalik nama Kenny G. Ya. Sebenarnya kita dah lama mempunyai khazanah yang cukup bernilai bernama Ahmad Nawab. Tok, saya macam sebab, Tok. Bayangkan tiupan Datuk ni macam saya sebab. Sebab dia menangkap. Itulah orang kata bezanya tiupan orang lama, legend macam Datuk Seri Ahmad Nawab. Baik, Tok, ni ramai orang tanya ni bila dah cakap Datuk ni baik dengan Allahyarham P. Ramlee. Saya difahamkan Datuk juga bermain saxophone dalam filem Arahan Arwah. Okey. Ada yang confused, dia kata adakah lagu tiupan saksofon ibu mertuaku tu adalah tiupan Datuk, atau kalau bukan agaknya filem apa yang Allahyarham P. Ramlee guna tiupan saksofon Datuk dalam filem dia? Silakan, Tok. Ya. Okey, dalam filem Ibu Mertuaku yang main saksofon tu nama dia Usop B. Yusuf B. Okey, Dia alright. seorang saksofon yang terkenal di Singapura. Jadi dialah yang main dalam filem Ibu Mertuaku. Jadi bila P. Ramlee berhijrah ke Kuala Lumpur, iaitu tahun 64. Jadi P. Ramlee buat lagu di KL waktu tu adalah di Merdeka Film. Jadi bila P. Ramlee sampai ke Kuala Lumpur, dia cari saya. Jadi dia cari saya malam tu. Saya tahu P. Ramlee cari saya pergi jumpa dia duduk di Jalan Bunga Kantan. Nombor 37 di Setapak. Okey. Jadi saya pergi kat situ, saya jumpa dia kata aku memang cari hang. Dia cakap Pulau Pinang lah. Jadi dari situ dia kata aku kena bantu aku sebab aku datang Kuala Lumpur ni aku tak kenal satu performer muzik yang akan main dari filem-filem dia yang akan dia direct di Kuala Lumpur ni. Saya kata alhamdulillah, insya-Allah saya akan bantu dia. Dari situlah saya jadi kawan dengan dia. Jadi bila filem pertama yang dia buat tu iaitu filem Sitora Harimau Jadian, itu filem pertama. Jadi music background tu semua saya main. Saya main dalam filem dia, saya main saxophone, saya main alto sax, saya main baritone sax, saya main soprano sax, saya main flute, semua saya main. Jadi bila dia nak buat filem yang kedua, iaitu filem Nasib Doremi, filem Doremi. Nasib Doremi. Bukan Nasib Doremi. Doremi. Okey. Doremi. Okey. Alright. Jadi dia kata saya tak kata apa kat dia, dia kata dia nak ambil lagu saya. Lagu apa dia nak ambil tu? Dia kata lagu Bintang Malam yang saya cipta waktu umur saya 16 tahun tu. Dia kata dia dengar lagu tu waktu tu. Lagu tu telah dirakamkan oleh seorang penyanyi iaitu Zahara Agus Okey. Zahara Agus yang berlakon dalam filem dia cerita Madu 3 kan? Madu 3. Bini pertama. Dialah ambil lagu tu waktu tu saya ada Kuala Lumpur. Saya bekerja di Bukit Bintang, dia datang jumpa saya, dia kata nak ambil lagu Bintang Malam tu nak buat rakaman. Saya tak tanya berapa nak bayar ke, saya kata alhamdulillah sebab saya perlu lagu tu dirakamkan di Padang Hitam. Jadi bila dia rakam lagu tu di Singapura, lagu tu disusun oleh Ahmad Jaafar, seorang pemain muzik yang terkenal. Yes. Jadi lagu tu jadi popular. Jadi banyak orang muzik Singapura ni termasuk P. Ramlee, dia tahu lagu Ahmad Nawab Bintang Malam, lagu Bintang Malam. Jadi waktu bila dia nak buat filem Doremi tu, dia kata dia nak ambil lagu tu. Dia nak ambil lagu tu dalam filem dia. Saya kata alhamdulillah lah dia nak ambil. Sebab dia kata lagu tu dia minat sangat. Tapi dalam lagu tu dia nak bagi Saloma menyanyi dalam filem tu. Jadi seni kata tu dia nak tukar. Dia tak sebab seni kata yang lama tu ditulis oleh M. Habib. Dia kata dia nak tukar, dia nak bagi Tompel buat seni kata tu. Saya kata tak kisahlah. As long P. Ramlee ambil lagu saya, alhamdulillah lah. Bukan senang P. Ramlee nak ambil lagu-lagu orang kan. Jadi dalam filem tu ada satu lagu lagi, iaitu lagu Bossa Nova. Bossa Nova. Itu lagu Datuk Manawak lah. Ya, lagu saya Itu Bossa memang Nova. kita minat tu. Ya, Itu bergerak, kalau bunyi je, Pak Maun pun right. Okay. Jadi lagu Bossa Nova ni, waktu tu saya kejar TM tau, Okay, alright. Jadi waktu tu ada satu lagu yang famous, iaitu Girl from Ipanema. Girl from Ipanema?
Ya, Girl from Ipanema, lagu tu Oh, Panima, okey. lagu tu dia popular di Singapura, di Amerika. Jadi itu Ah. tempo bossa nova tu. Ceng Ah, cet cet cet. jadi bila Alright. saya dulu bila saya dah dapat Piramli, saya petang-petang saya akan pergi rumah dia di Okey. setapak tu. Jadi Mhm. saya cerita dengan Piramli ada satu tempo baru. Apa tempo dia kata? Saya kata tempo bossa nova lah. Dia kata macam mana lagu bossa nova? Saya bagi tahu. Ni ada lagu yang saya bilang Girl from Ipanema. Dia kata okey kalau begitu hang cipta satu lagu untuk aku dalam filem aku. Jadi itulah lagu bossa nova tu. Tuan-tuan kalau mana yang tak ingat bossa nova tu lagu dia apa? Hai Cik Abang gitu Iya. Hai Cik Abang. Oh Ya. itu alright, lagu tu meletup Ya. ketika tu bossa nova. Iya, iya, iya. Meletup lagu tu. Itu filem apa? Filem Doremi tu. Film Doremi, Saloma yang nyanyi. Okey, selepas tu? Ya. Lepas tu bila dia nak buat filem, second filem Nasib Doremi. Nasib Doremi dia datang rumah saya, itu jam saya duduk gombak tu. Dia Okey. datang rumah saya, Piramli selalu datang rumah. Walaupun dia tak datang, saya pergi ke rumah dia, malam-malam kita keluar, pergi makan, minum di Kampung Baru kan. Jadi dia kata saya dia nak buat satu filem lagi, filem Nasib Doremi, dia suruh saya buat 2 lagu. Lagu baru lagi, dia kata suruh saya cipta 2 lagu. Saya bila Piramli cakap betul, saya kata betul kan ni. Saya ni siapa kan? Piramli nama besar kan. Okey, Dia kata, dia kata betul. Saya kata siapa nak menyanyi? Dia kata akulah nak menyanyi. Siapa lagi? Aku akan duet dengan Saloma dia kata. Okey, Betul alright. lah. Saya kata alhamdulillah lah kalau Piramli nak ambil lagu saya. Alamak, besar lah. Dan itulah 2 lagu saya buat. Lagu tu dinamakan Ilham Tiba dan Taman Firdausi. Oh, Taman Firdausi yang menyanyi dekat Zoo Negara tu Ya, 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 ya. Bercinta di Taman Taman Firdausi. Firdausi. Oh, Ya. tu dia. Itu Tu dia dia, tuan-tuan dan itu. perempuan. Berapa Ya. karib, rakan karib sampai pergi minum, boleh pergi minum-minum dengan arwah Tan Sin. Tu nak beritahu. Ya. Karib tak karibnya. Okey. Dan lagu yang tuan-tuan pernah dengar masa filem Doremi, Bossa Nova. Ya. Lagu apa? Bercinta di Taman Firdausi. Firdausi, Inilah ya. pencipta dia. Ya Allah, betul Ya. hanya kami di Garasi malam ni tu. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Ramai itulah kita ni duk dengar je tu, kita tak Ya. tahu siapa pencipta dia. Rupanya tu dia orang Penang mai. Alright. Kemudian tu Ya. daripada Doremi tu tu. Seperti Doremi tu, jadi lepas tu saya selalu kat lagu-lagu dia semua saya buat. Jadi dia kata dia nak buat satu filem Masa-Masa Manis. Masa-Masa Manis itu ni lagi meletup. menceritakan seorang pemuzik yang kerja malam, siang tu jadi cikgu Syahri Ya. apa begitu. Cikgu Syahri main bola. Jadi itu jam saya main baritone sax tu. Saya tak main tenor sebab saya kerja di RTM, saya main baritone sax. Baritone sax tu dia besar sikit pada tenor ni. Saya lah mula-mula anak Melayu yang main baritone sax dalam RTM orkestra. Itu jam saya kerja dengan RTM. Jadi dia kata nak guna baritone sax tu, dia tak mau kerja tenor, dia kerja baritone. Dia nak suruh saya main sebab dia berlakon dalam filem tu, dia main baritone. Kalau tengok filem tu, yang main baritone tu saya yang main. Dalam Itu lagu filem apa tu? Lagu I Twist dan Aku Rindu Padamu. Saya tahu. Saya nak nyanyi juga. Dia nyanyi ke? Ya tu Ya, I- ya. ya. I Twist. Okey. Masa tu Piramli pakai kot putih tak silap saya. Betul. Arwah betul. main saksofon tu dia nala punya tiup. Rupanya itulah tiupan Datuk Ahmad Nawar. Ambon, kelas. Itulah cerita sebenarnya kan. Jadi bila dia main tu, lagu tu dia buat tempo twist tau. Saya bilang kalau boleh kita, sebab dia nak jadi seorang pemuzik dalam night club. Kalau pemuzik night club tu selalu dia main jazz tau. Jadi Yes. saya kata kita tukarkan lagu tu, intro dia tu kita buat jazz, and then lepas dia menyanyi tu ada macam jazz sikit. Saya lah tukar tu benda-benda tu, saya beritahu dia, cuba saya nak buat lagi bagus pada apa yang dia cipta tu. Jadi kalau kita tengok filem tu, tengok dia main, intro tu adalah cara jazz, dan lepas dia menyanyi tu ada solo jazz style. Nak kenalkan scene tu dalam night club. Itulah cerita sebenarnya. Ya. Saya nak share sikit tu, masa arwah Piramli dia nak berlakon tiup saksofon tu,
Ayah ya gembira masa muda. Gitu kan? Ya. Cara dia tiup tu, adakah sebelum dia nak action tu, adakah dia Ya. tengok cara Datuk main? Adakah Ya. cara dia main tu sama macam mana yang Datuk main atau macam mana tu? Sebelum dia berlakon, dia pinjam saksofon saya seminggu. Seminggu dia pinjam di rumah dia, jadi saya pergi tunjuk lah macam mana pinggaring tu nak pegang, macam mana cara nak tiup kan. Jadi bila dia dapat Piramli ni memang genius lah. Dia dapat kalau pegang saksofon tu betul-betul macam dia main. Jadi tu banyak orang kata Piramli main. Lagu Ibu Mentua Aku tu pun nampak dia pegang betul-betul sebab dia genius lah. Jadi bila dia pegang tu kita tengok dia mesti main, bukan orang lain main. Sampai hari ni pun orang kata Piramli lah main saksofon tu. Jadi Dia punya pinjam, hati dia punya cara pegang tu, cara tiupan tu exactly macam mana dia main. Jadi itulah dalam filem tu kalau kita tengok balik masa-masa mana tu kita boleh tengok macam mana dia main, tapi dia cuma berlakon je. Ya. Tapi adakah Datuk main pun macam tu juga? Yang macam mana arwah main? Ke macam mana tu? Saya main dia ikut macam mana saya main sebab saya dah rakam dulu. Dia ikut macam mana saya main, dia praktis kat rumah dia. Waktu dia syuting tu pun saya pergi tengok supaya pinggaring tu betul. Jadi nampak macam real lah macam dia main. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana baru masuk, wah dah 1000 lebih ni tuan-tuan. Ini rahsia ni. Rupanya banyak filem-filem Piramli yang tuan-tuan tengok yang arwah main saksofon itu adalah lagu ciptaan Ahmad Nawab dan bunyi muzik itu sebenarnya adalah tiupan Datuk Seri Ahmad Nawab sendiri, di mana arwah Piramli dia meniru gaya tiupan tersebut. Itulah kalau kata Piramli hebat, ini adalah orang-orang yang mendukung kehebatan arwah Tan Sri Piramli. Baik, masa-masa manis, do re mi, nasib do re mi, and then kemudian tu? Ada satu lagi Ragam Piramli. Ini gambar-gambar nak last Ragam Piramli tu dia main bariton juga set. Dia main ada dua part dia buat. Yang tu sama saya main dalam filem tu. Itulah dalam Piramli ni main saksofon ada 3 filem. Ibu Mentua Aku, masa-masa mana dan Ragam Piramli. Ya. Itu maknanya last lah Datuk collaborate dengan arwah ni? Ya. Itu lagu apa yang famous dalam filem Ragam Piramli tu tu? Lagu Aduh Sayang. Aduh Sayang. Aduh sayang. Oh itu? Iya, itu lagu. Tapi lagu dia. Tapi yang main saksofon tu saya main. Ya. Aduh sayang. Amboi. Okey tu. Kita dah masuk era Piramli ni. Okey, cuba kita share sikit tu sebelum kita pergi era disco. Tuan-tuan dan puan-puan, seronok berborak dengan Datuk Sri Ahmad Nawab ni. Dia boleh cerita daripada zaman Borea dulu, zaman kecil dulu, zaman keroncong. Sekarang ni kita dalam fasa zaman Piramli, kan lepas ni akan zaman disco. Okey, sebelum kita pergi ke era disco. Maknanya hari-hari terakhir tu. Okey, ini perkara yang penting saya nak berbual dengan Datuk. Sebab tidak lama dulu keluar satu dokumentari di National Geographic yang menceritakan biografi ataupun dokumentari tentang Allahyarham Tan Sri Piramli. Okey. Dikatakan di hujung hayat Allahyarham Tan Sri Piramli ini, beliau meninggal dunia dalam keadaan yang susah. Sampai makan telur rebus dan sebagainya. Ketika itu kita nampak ramailah respon orang yang kesian apa semua. Tetapi tuk-tuk, kita guna bahasa tuk-tuk. Datuk Ahmad Nawab telah keluar dengan version yang berlainan. Ini saya nak clarify sikit. Sebab Datuk Ahmad Nawab adalah satu-satunya artis ataupun sahabat Allahyarham Piramli yang menyanggah fakta tersebut. Kalau saya tak silap saya lah, kalau Datuk boleh betulkan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu Datuk Sri Ahmad Nawab mengatakan bahawa ia tidak seperti yang diperkatakan. Allahyarham Tan Sri Piramli bukanlah seorang yang
susah di hujung hayatnya seperti yang diperkatakan. Baik Tok, untuk sekian kalinya boleh Datuk sharekan, sebab Datuk lah orang yang paling layak nak cerita ni. Kawan minum, kawan sampai dia pula minta Datuk buat lagu, makna akrab. Datuk lebih tahu, Datuk selalu lepak dengan dia kat setapak apa semua kan Silakan Tok. P.Ramlee ni dia banyak musuh. Musuh dia walaupun pelakon yang pernah berlakon dengan dia, tapi adalah musuh dia. Pelakon-pelakon dari Singapura, bukan dari Merdeka Film. Jadi dia orang yang cerita ni P.Ramlee susah, P.Ramlee makan telur, bila P.Ramlee dah tak ada baru dia cerita. Jadi cerita ni bagi saya tak betul. Tak betul lah. Baik tuan-tuan, saya pun nak betulkan sedikit, bukan National Geographic tapi History Channel. Sorry, History Channel. History Channel ya. Fakta tak betul tu, silakan. Orang yang cerita tu, orang tu memang kawan dengan dia ataupun berlakon dalam filem dia. Saya tak mau sebut nama. Tapi dia tak apa suka dengan P.Ramlee ni. Jadi bila dia dapat peluang menceritakan tentang P.Ramlee. Sebab P.Ramlee ni waktu di Kuala Lumpur ni, tak pernah orang interview dia tau. Tak ada satu dia interview sampai hari ni. Wartawan tak interview langsung Tak pernah langsung. Jadi bila dia insan hebat macam P.Ramlee, wartawan pun tak nak interview dia di hujung hayat dia. Dahsyat. Cerita-cerita yang kita dengar ni daripada kawan-kawan. Bila orang tu tak ada, orang-orang ni nak jadi popular, jadi dia terpaksa bercerita tentang P.Ramlee. Sebab kerajaan dah recognize P.Ramlee waktu tu. Jadi bila dia ada cerita ni, dia dapat mendekati lagi, dia pun banyak orang akan cari dia, macam mana P.Ramlee, macam mana P.Ramlee. Tapi niat dia nak jatuhkan P.Ramlee. Itu yang saya cakap. Macam dia kata P.Ramlee makan telur. Takkanlah makan telur tu satu benda yang tak baik. Kalau kita sebagai kawan, sebagai kita pernah berlakon dia, tak payah kita cerita pasal makan telur. Jadi itu nak menunjukkan nak jatuh ke P.Ramlee dah miskin, makan telur, dah tak ada duit nak beli. Itu bagi saya tak betul. Sebab saya find out itu bukan cerita yang betul. Sebab bila dia tak ada, jadi cerita-cerita ni banyak orang cerita lah. Yang cerita tentang dia kawan P.Ramlee, dia kenal P.Ramlee. Sebab P.Ramlee tu dah jadi aset kerajaan. Dah banyak dah orang kenal siapa P.Ramlee di Kuala Lumpur ni lah. Jadi kawan-kawan yang nak cari nama, dia terpaksa cerita benda ni supaya dia dapat orang interview dia. Jadi kalau dia cerita benda baik, tak apa. Tapi tak salah kalau dia makan telur. Apa salah dia makan telur? Bukan satu benda yang tak baik kan? Kenapa kita nak besar-besarkan? Kalau kita kawan dengan dia, kita cerita-cerita yang baik lah. Jadi bagi saya, P.Ramlee tak miskin. Tak miskin sebab dia dapat bayaran dekat Merdeka Film pun besar, dia dapat bayaran. Dia pun takkanlah makan telur tu satu benda yang salah, benda yang orang tu dah tak ada duit. Jadi saya rasa cerita-cerita ni tak betul. Itu saya betulkan supaya orang tahu P.Ramlee ni janganlah anggap dia sebagai itu, sebab dia tu nama yang besar. Kita cerita yang baik lah tentang dia sebagai kawan kan. Itu cerita sebenarnya. Itulah tuan-tuan dan perempuan, inilah kami di Garasi TV ni. Untuk pengetahuan Datuk mungkin first time come across dengan Garasi TV. Inilah kewujudan kami ni, beginilah Datuk. Sebab selain daripada berjaya mengumpulkan anak muda dengan fashion bundle, menjual barang-barang jeans dan sebagainya, inilah hasrat kami pada masa yang sama untuk memberi informasi terkini, telus, yang mungkin tak dapat dalam media-media lain. Baik pada lebih 1,000 lebih yang menonton kita real time ketika ini, tuan-tuan dan perempuan, inilah kami di Garasi TV, tuan-tuan. Mungkin ada juga yang baru masuk, haters, so-called haters dan sebagainya. Sebenarnya kehadiran Garasi TV bukanlah untuk menyaingi sesiapa, tetapi untuk memperlengkapkan media maklumat informasi terkini kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Jadi ini adalah, malam ini merupakan salah satu daripada tujuan kenapa Garasi TV diwujudkan. Kami membawa tokoh besar, nama besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab, yang bukan saja bercerita tentang dirinya tetapi membetulkan persepsi terhadap Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. Baik tuan-tuan dan perempuan, kita dah habis, kita tutup dulu cerita era P.Ramlee. We move on to era disco. Okey. Ini zaman 70-an ni lagi dahsyat. Di pertengahan, mana Tan Sri P.Ramlee meninggal sekitar tahun 74 tak silap saya, Datuk. Betul ke? Ya. Okey, alright.
kita masuk ke era 75 ke atas. Ini orang kata zaman Saturday Night Fever. Kan Ya. Bayangkan Datuk bermula dengan era keroncong, kemudian lagu Piramli, Bossa Nova, I Twist, tapi Datuk boleh suit ataupun blend dengan perkembangan muzik semasa. Apabila tahun 75 ke atas Datuk muncul dengan lagu-lagu berirama disco, Pilihlah Aku, Latif Ibrahim dan sebagainya kan. Ini luar biasa tu, ini luar biasa. Saya menganggap tu, saya terus terang saya menganggap bahawa zaman kegemilangan Ahmad Nawab ni adalah 75 ke atas. Maafkan saya, ini pendapat saya lah. Ya, betul. Kan? Betul. Mungkin zaman 75 ke atas tu mungkin Datuk dibayangi dengan Piramli dan nama tak nampak kan Tapi saya rasa Datuk betul-betul meletup di era 70-an dan seterusnya. Ya. Apabila filem Hapuslah Air Mataku. Filem Hapuslah Air Mataku. Filem yang dibintangi oleh Allahyarham Datuk Sharifah Aini dan juga bintang paling top Indonesia ketika itu iaitu Brori Marantika. Lagu kalau tuan-tuan dengar, saya rasa saya sebut sikit pun tuan-tuan dah tahu dah lagu ni. Dinda Kanda Dinda apa tajuk dia dah saya pun lupa dah. Seiring sejalan, seiring sejalan. Seiring dan sejalan. Inilah tuan-tuan dan puan-puan, inilah pencipta dia. Seiring sejalan, Dinda Kanda, Dinda Kanda. Inilah Dinda Kanda dia. Okey tu. Datuk sangat dihormati bukan saja daripada orang dalam Malaysia, tetapi Brori Marantika, penyanyi yang terulung di Indonesia ketika itu, berkata beliau tidak pernah dapat seorang pencipta lagu yang sehebat Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab. Sehingga kan Brori pula cipta lagu khas untuk Datuk. Saya tak silap Madi ke apa ke kan betul. Walaupun dia kata hubungan tu macam baru kenal, tetapi bila dia berjumpa Datuk dengan lagu-lagu Datuk telah mencipta lagu nyanyian beliau yang sungguh hebat. Untuk pengetahuan tuan-tuan, bersama Brori Marantika lah Datuk cipta lagu Hapuslah Air Mataku, Setulus Cintamu, Rinduku Rindumu, banyak tuan-tuan. Saya tak faham, saya tak ni, tapi kalau tuan-tuan dengar lagu-lagu famous Brori Marantika, ia adalah hasil ciptaan Datuk Ahmad Nawab. Kita nak masuk era tadi, era Brori dengan era Piramli dengan Datuk Ahmad Nawab. Sekarang ni era Ahmad Nawab dengan Brori Marantika dan juga yalah Sharifah Aini sebagainya. Silakan Tok. Ya, terima kasih. Pada tahun 76, saya masih dekat RTM lagi. Saya jumpa seorang producer filem Datuk M. Borhan. Dia jumpa saya dekat Singapura, itu jam saya buat rakaman. Dialah orang yang naikkan filem Melayu. Selepas Piramli dah meninggal, filem Melayu dah tak ada lagi dah. M. Borhan lah yang naikkan lagu-lagu filem Melayu ni. Mula-mula dia buat filem Comat, lepas tu dia jumpa saya, dia nak buat satu filem musical, dia kata. Jadi saya kata musical macam mana? Dia kata lagu filem ni nama dia Hapuslah Air Matamu. Saya kata siapa yang nak berlakon? Dia kata Brori Marantika. Bila dia kata Brori Marantika, saya kata kalau dia mau saya buat lagu lah dalam filem tu. Dia kata kalau saya buat, maukah dia menyanyi? Saya ni siapa? Saya belum famous lagi macam dia. Dia top nombor 1 penyanyi di Singapura, di Indonesia. Dia kata tak apa. Dia mesti setuju, dia kata. So saya buat lagu. Jadi saya balik, saya masih tak percaya lagi Brori akan menyanyi lagu saya. Saya balik rumah, tapi saya study karakter lagu Brori itu, lagu Jatuh Cinta. Saya study macam mana dia menyanyi, dia punya range suara dia berapa tinggi, style dia semua. Saya dengar. Saya buat lagu. Lagu yang saya buat tu betul-betul dalam jiwa dia lagu Sabar Menanti. Sabarlah menanti. Nanti. Ya. Jadi bila saya buat lagu tu, saya kata macam mana? Dia kata tak apa, kita hantar pergi ke Jakarta bagi Brori dengar. Kalau dia setuju tak setuju bagi dia dengar. Saya pun
buatlah melodi dia. Seni kata tak ada, cuma melodi dia saya buat. Saya dihantarkan, saya beritahu dia hantar pergi ke Indonesia. Lepas tu saya dapat lagi sebulan, saya dapat tahu kata Bro Ri setuju. Dia kena menyanyi lagu saya. Tapi saya masih tak percaya tau, sebab saya tak dengar daripada suara dia yang bercakap. Ini daripada manager dia bercakap. Jadi walau bagaimanapun saya kena siap lagu-lagu tu, saya pergi ke Singapura. Sebab rakaman semua buat kat Singapura. Saya buat arrangement tu semua, lagu tu. Di situlah saya jumpa Bro Ri first time di Singapura. Malam tu saya jumpa dia dekat hotel. Saya tanya ke dia, adakah Bro Ri dengar lagu saya? Dia kata tak ada. Jadi saya dah tahu dah dia tak dengar. Saya kata tak apa, saya tak boleh cakap banyak. Besok kita jumpa kat studio, EMI studio. Di situ Bro Ri boleh dengar lagu saya. Jadi besok pagi tu kita pergi ke studio dalam pukul 10, 10.30. Saya main lagu Sabar Menanti tu, tapi music arrangement dia cuma tak ada menyanyi, cuma music arrangement saja. Style tu, ada string, ada macam kadang kita dengar lagu tu kan. Bila dia dengar lagu tu, dia terduduk tu. Dia macam duduk dekat drum tu, dia duduk. Dia kata saya, putar lagi sekali. Jadi saya main. Sesudah dia main, dia dengar terus, dia bangun, dia kata mana seni kata dia. Saya kata dia kalau Bro Ri setuju nak menyanyi lagu ini, saya lagi suka Bro Ri yang buat seni kata tu. Okey. Sebab saya tahu dia boleh buat seni kata yang baik kan. Sebab seni kata kita dengan seni kata di Indonesia, orang di lagu Indonesia lain kan. Dia kata okey, bagi saya kertas, bagi saya pen, saya nak tulis. Jadi macam mana melodi dia kata. Sekarang ni saya dengar arrangement lagu tu, tapi melodi dia macam mana? Saya main kat piano, dia dengar, dia pun tulis ni kata tu. Tok. Ramai orang tak tahu lagu saya nak bunyi, walaupun suara saya sumbang, saya nak nyanyi lagu ni. Sabarlah menanti Ya, insyaAllah. Tiada kabar darimu, seakan bulu perindu. Lebih kurang tu tu? Iya, betul, iya. Betul. Tok, lagu ni yang Dinda Kanda. Itu sampai sekarang tu. Gegabah Ganza lah, karaoke tu sampai nak putus. Kalau kalau kan, seiring dan sejalan. Budak-budak sekarang budak nyanyi tu. Ini apa cerita tu? Cuma cerita sikit pengalaman seiring sejalan ni. Nak blendkan Sharifah ini dengan Bro Ri Marantika tu. Mana dapat idea tu Tok? Evergreen sampai ke sudah. Sampai sekarang. Jadi dalam filem Hapuslah Matamu ada 10 lagu tau. Termasuk lagu Seiring Sejalan, Haruskah Kita Berpisah. Sharifah ini menyanyi lagu dia kan. Jadi waktu dia dah agree nak menyanyi lagu Sabar Menanti tu, dia terus menyanyi tau. Dia terus menyanyi, satu take aja dia menyanyi. Tak ada macam kita nak sambung-sambung, tak ada. Siapa nyanyi satu take je? Bro Ri? Bro Ri. Saya hebat. Pun terperanjat sebab dia macam lagu tu dah masuk dalam jiwa dia. Jadi dia boleh menyanyi tu, saya macam mana? Saya kata memang baguslah. Saya kata, terima kasih. Belakang dia kata puas hati. Saya kata puas hati, dia kata kita buat lagi sekali. Cuba 2 take lah, dia buat satu lagi. Itulah. Lepas tu baru saya rekod lagu-lagu Seiring Sejalan, lagu-lagu Hapuslah Matamu, Hatiku dan Hatimu. Sebab dalam filem tu perlu ada lagu-lagu gini. Itulah bila Sharifah ni datang ke studio, dia kenal Bro Ri, dia kata akan duet dengan dia. Itulah lagu Seiring Sejalan tu. Tapi seni kata tu semua dibuat Bro Ri dengan Sharifah ni, lagu-lagu tu. Lagu Sabarlah Menanti tu Tok. Ya. Yang tiada kabar darimu, itu memang kita sambung balik, memang lagu Bro Ri dengar dia terus bangun tu dia cukup minat tu Ya. Itu yang Sabarlah Menanti. Yang lagu Seiring Sejalan tu pun sekejap saja dia boleh hafal lagu, dia boleh. Tok, macam saya tengok lagu Seiring Sejalan tu Tok, saya nak tanya sikit Datuk lah. Dia yang menariknya lagu Seiring Sejalan ni, dia ada combination irama disco kan, seiring dan sejalan kan. Lepas tu tengah-tengah dia boleh masuk keroncong tu kan. Ini luar biasa tu. Tak pernah berlaku lagu-lagu Melayu yang boleh campur macam ni. Contohnya sekarang lah, tengah main lagu rap, tiba-tiba masuk Bob Marley reggae, tak keharu. Tetapi bila percubaan Datuk ketika itu menggabungkan irama disco dengan irama keroncong tu, macam mana idea tu boleh
Tiada lagi dua. Dia boleh pula tengah-tengah dia tekan break tu. Ya, ya. Cuba dia nak cerita dulu. Jadi sebab cerita tu dalam Hapus Air Matamu, seorang penyanyi daripada Indonesia jumpa seorang penyanyi di Malaysia. Antara Indonesia dan Malaysia. Itu dalam cerita Hapus Air Matamu. Jadi saya dapat idea, saya kata kalau begitu kita buat dua version. Satu di Malaysia, satu Indonesia. Indonesia ni dia terkenal keroncong. Jadi biar kita masukkan lagu tu keroncong, tak pernah orang buat. Dan saya dapat idea begitu, itulah jadi Saling Jalan tu, dia ada keroncong. Nak menunjukkan satu penyanyi daripada Indonesia, satu penyanyi Indonesia, dia combine jadi satu lagu. Itulah idea yang saya dapat. Jadi Alhamdulillah berjaya lagu tu. Baik, tuan-tuan yang baru masuk tuan-tuan, dengar tadi Datuk Ahmad Nawab kata, kalau tuan-tuan dengar lagu Seiring Sejalan tu, yang tiba-tiba tengah best hayun disco tiba-tiba masuk keroncong tu, rupanya simbolik tentang penyatuan dua negara, iaitu Sharifah Aini Malaysia, kemudian Brori dengan keroncongnya. No wonder lah lagu itu tengah bergelik-gelik tiba-tiba ada keroncong. Nampak tak betapa hebat, betapa geniusnya Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab. Baik, saya nak tengok sikit soalan ni. Saya nak tengok soalan ni. Oi, ramai kata, nanti dulu, banyak ni nak suruh cerita lagi ni pasal sabar lama nanti apa semua. Oh, memang tuan-tuan. Kita ni, saya macam mana nak kata, kita ni masa terhad tuan-tuan. Jadi maafkanlah kalau ada kadang-kadang tu kita pasal potong sikit ke apa ke sebab masa terhad. Kita pun tak naklah bagi Datuk Ahmad Nawab cakap all on the way. Kesian Datuk. Jadi saya kena main peranan lah kat sini. Ada kalanya saya bagi Datuk Nawab relax sikit. Okay. Ada kalanya soalan tu kita terpaksa speed up sikit. Minta maaf pada penonton-penonton yang orang kata nak dengar cerita panjang-panjang. Kesian sikit kat Datuk. Nak kena cakap banyak-banyak. So that's why lah saya kena masuk celah, masuk key, masuk kanan. Sebenarnya tu, kalau kita nak cerita zaman 70-an ni, ada seorang peminat tu dia kata, kalau nak cakap part ni bukan saja Brori tetapi juga Hair Amir dengan Uji Rashid. Ya betul. Hair Amir, Uji Rashid pun naik sebab Datuk lah. Okey. Baik tu. Rupanya diam tak diam dah 54 minit. Okey. 54 minit rasa baru sembang 5 minit dengan Datuk Ahmad Nawab. Ini kita nak pergi tuan-tuan, saya terpaksa minta maaf lah kita tak boleh panjang sangat. Saya nak pergi satu era. Kali ini mungkin era ni dekat dengan tuan-tuan dan perempuan. Perbualan ni tuan-tuan mungkin dekat. Era Jamal Abdillah, Ramlah Ram. Banyak saya tak boleh nak kata lah. Okey. Sebab tuan-tuan dan perempuan, inilah insan-insan, kejayaan insan ini. Kalau tuan-tuan meminati Datuk Jamal Abdillah, kalau tuan-tuan meminati Ramlah Ram, inilah insan yang menaikkan nama mereka. Dan kejayaan terbesar Datuk Ahmad Nawab adalah Ramlah Ram. Sebelum kita pergi tentang Ramlah Ram, Jamal Abdillah dan sebagainya tu, belanja satu lagu yang betul-betul membuatkan Ahmad Nawab meletup di tanah air Malaysia. Tuan-tuan dengar lagu ni betul-betul. Tuan-tuan cuba up agak-agak tajuk apa yang Datuk main. Silakan Datuk. Terima kasih. Lagu ni lagu yang bawa satu sejarah. Bukan dalam industri muzik bagi saya juga. Iaitu lagu ini saya cipta pada tahun 88 yang bawa kejayaan yang besar sebab lagu ni dijual dari 400,000 kopi jual, iaitu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Dan lagu ini juga menaikkan nama Ramlah Ram sampai sekarang. Inilah lagu yang terbesar, walaupun banyak lagu saya buat. Lagu ni dijual yang hampir tinggi. Belum ada lagi lagu-lagu Melayu yang jual begitu tinggi, 400,000. Itulah lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Tuan-tuan dan perempuan, 400,000 unit terjual. Inilah kejayaan terbesar Datuk Seri Ahmad Nawab. Lagu Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Silakan Datuk.
Baik Im, siapa yang tiup saxophone tu? Panggil Sat tu, cik nak dengar. Combi, siapakah yang duk main saxophone tu Combi? Itulah tuan-tuan dan perempuan. Ya. Ayo, saya tak tahu nak cakap apa lah. Ya. Alright. Nama besar Ramlah Ram, Jamal Abdillah, Siti Fairuz, Shidi, itu semua di belakangnya adalah Datuk Ahmad Nawab. Baik Tok, ceritakanlah sikit Tok. Ni era 80-an pula. Yang ni memang dekat di hati saya rasa ramai orang ni. Ramai yang pernah dengar lagu-lagu tadi. Kita zaman Bossa Nova tu mungkin mak kita. Ini betul-betul yang dekat Tok. Boleh Tok share sikit tentang bagaimana Datuk menaikkan Jamal Abdillah daripada bukan siapa-siapa, hanya pemenang bintang RTM, Ramlah Ram, gadis daripada Johor yang selama ni duk nyanyi lagu Zapi, lagu asli. Mai dekat Datuk Mak Nawak tu, dia nala dia bagi. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Ini betul-betul Datuk telah menjadikan anak perak Jamal Abdillah yang nothing, zero to hero, telah menaikkan Ramlah Ram, anak kampung daripada Johor, from zero to heroin. Tok, share sikit Tok, rahsia kejayaan Datuk menaikkan mereka ni Tok. Ya. Waktu tu dah saya kerja dengan RTM, tapi saya buat lagu-lagu untuk EMI tu, waktu EMI. Tapi bila saya dapat tawaran untuk bekerja dengan EMI sebagai penerbit album dan juga A&R manager. Itu jam EMI semua dibuat di Singapura. Tapi bila EMI nak tubuhkan di Kuala Lumpur, dia perlu seorang penerbit album. Jadi saya dapat offer. Orang yang offer saya tu adalah Mrs. Devon nama dia. Dia control recording dekat Singapura lah. Jadi dia datang sini, dia jumpa saya, dia kata dia nak panggil saya bekerja. Saya kata boleh. Dari situlah saya berhenti pada EMI. Saya bekerja dengan EMI tahun 77 begitu. Dari situlah saya dapat penyanyi yang mana yang akan jadi artis EMI waktu tu. Saya audition, mula-mula saya dapat Uji Rashid, Hel Amel, Latif Ibrahim, peringkat bukan peringkat. Jadi bila lepas tu saya kerja EMI, saya pindah ke WA. Di situlah saya jumpa Jamal Abdillah. Jamal Abdillah baru menang bintang RTM, dia datang jumpa saya dan jadi recording artis. Saya tanya ke dia mengapa datang jumpa saya, dia kata dia ada minat. Kalau dia nak jadi recording artis, Ahmad Nawab lah yang akan buat lagu-lagu dia. Jadi di sini saya nak ceritakan bagaimana saya buat lagu-lagu untuk penyanyi-penyanyi yang saya sebut tadi. Saya buat lagu mengikut karakter penyanyi tu. Kalau penyanyi itu dinyanyikan oleh Jamal Abdillah, itulah karakter dia. Jadi kalau lagu dinyanyi oleh Jamal Abdillah ataupun penyanyi lain akan menyanyi tak sama. Sebab penyanyi itu mesti ada karakter-karakter dia. Begitu juga Ramlah Ram, begitu juga dengan Syarif Aini, begitu dengan Uji Rashid, begitu juga dengan DJ Dave, begitu juga dengan Kasih Ibrahim. Tiap-tiap lagu tu dia yang punya. Jadi itulah sebab saya buat lagu bukan ada simpan lagu tu dia datang dan nak bagi tak. Saya tengok karakter dulu. Karakter penyanyi tu begini cara dia, dia boleh menyanyi tinggi ke, menyanyi rendah ke, cara dia style dia bawa penyanyi tu. Saya buat according to the karakter penyanyi tu. Itulah hasil saya yang berjaya tentang penyanyi-penyanyi itu sebab lagu tu dia yang punya. Penyanyi lain boleh bawa, walaupun dia boleh bawa dengan baik, tapi tak sama dengan penyanyi yang asal tu. Itu satu rahsia yang ni. Jadi bila saya kerja dengan EMI, baru saya pergi WA, banyaklah penyanyi-penyanyi dah saya didikkan. Dari apa yang segi yang saya buat tu, cara yang buat tu, saya buat karakter penyanyi itu. Itulah menjadi penyanyi itu dapat nama sampai hari ini. Jadi orang jadi popular, dia masih menyanyi lagu-lagu ciptaan saya. Baik Datuk. Ya. Kita dapat PM tepi. PM tepi. Maknanya cerita-cerita membawang sikit, nak bawang sikit. Katanya Datuk ni macam merajuk dah. Macam kecewa dah. Macam tak nak buat dah lagu-lagu pada artis-artis terkenal yang Datuk naikkan sebelum ini.
katanya Datuk ada menyimpan macam kecil hati lah dengan diorang ni. Amboi, geng-geng bawang bukan main tu. Kan? Dia kata ni Datuk Mat Nawab tak nak buat lagu dah lah ni kat Polan ni maklum lah dah famous, mana nak pandang lagi pencipta macam depa pula lebih tahu. So okey tu. Ni nak korek sikit tu. Ini general, kita tak sebut nama tuan-tuan. Kami tak sebut nama. Ini Datuk Seri Ahmad Nawab nak share, betul ke dia dah merajuk nak cipta lagu-lagu pada penyanyi-penyanyi yang sebelum ini dia bawa from zero to hero. Kita nak dengar tu. Kalau betul Datuk kena cakap tu. Kan? Dia tak sebut nama pun. Kan? Silakan tu. Susah nak cakap. Kecil hati tu, saya ingat tak ada lah kecil hati kan. Sebab peluang bila saya ada kerja dengan WA, saya buat Dawak Production, saya tak ambil lagi penyanyi-penyanyi yang dah dalam company yang lama tu. Jadi bila saya buat Dawak Production tu, saya ambil penyanyi baru. Itulah Ramlah Ram adalah seorang penyanyi baru under Dawak Production. Jadi saya tumpukan penyanyi-penyanyi itu. Jadi kata nak kecil hati tu, saya ingat biasalah. Biasa. Sebab saya waktu saya jadi penerbit album ataupun jadi A&R manager di Singapura dengan EMI, orang yang ambil saya tu, Mr. Dewan tu dah pesan tau. Dia kata kalau engkau ambil kerja ni sebagai artis, engkau jangan harap artis tu akan terima kasih dengan engkau. Dia takkan terima kasih dengan engkau. Itu kalau engkau boleh terima tu, engkau terimalah sebagai. Saya dah agak dah. Memang betul lah tu. Itulah korang dah famous dah lupa dah dekat Datuk Mat Nawab ni. Aku dah agak dah. Kan? Sebab tu dah lama lah. Teruskan. Jadi itulah sebabnya dia dah pesan ke saya. Jangan harap dia nak terima kasih. Dia akan mau lagu, dia datang. Tak mau lagu, dia tak datang. Jadi saya dah terima cara begitu. Saya kata tak apalah. Tugas saya buat lagu, saya buatlah. Tapi sebaiknya lagu tu tidak ada pilih kasih. Tiap penyanyi yang menyanyi dengan saya tu, saya buat lagu yang terbaik. Tak ada kata penyanyi ni dapat lagu yang baik, penyanyi ni dapat baik, tak ada. Saya semua sama. Tak ada pilih kasih. Itulah kejayaan yang saya hadapi sekarang. Tu nampak tak, orang lama bila bercakap dia berlapik bro. Kan? Orang lama bercakap dia berlapik, dia frust pun dia senyum. Dia kata tak apa dah. Tak apalah, dia hampa tak main kat aku pun tak apalah kan Tok, di hujung interview kita ni Tok, kita nak dengar sikit lah tentang apa yang Datuk tengok dalam industri muzik Malaysia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Datuk berapa kali tolak untuk menjadi juri rancangan reality kerana dia merasakan dia tak mahu tunduk pada permintaan production. Ini open secret. Datuk tak boleh lagi. Ini memang betul. Sebab tu korang susahlah nak cari Datuk dekat mana-mana pertandingan bintang. Malah sebutlah kan Sebab Datuk kata kalau nak dia bagi komen ikhlas, dia boleh jadi juri. Tapi kalau nak tunduk pada production, no way dia takkan jadi juri. Nampak orang lama kan Okey tu. Sudah tentulah bermula daripada zaman Bossa Nova kan. Kemudian lagu Dinda Kanda, lepas tu Kau Kunci Cintaku kan all the way tu. Pasti ada benda yang membuat dalam hati Datuk ni kecewa ataupun pendam. Kan dia pendam. Datuk pendam. Kita nak dengar tu apa agaknya kekecewaan terbesar Datuk dalam industri muzik Malaysia. Silakan tu. Saya pernah jadi juri juga sebelum itulah, tapi ke belakang-belakang ni saya tengok cara juri yang buat tu tak macam mana yang saya buat dulu. Dia orang tu diarahkan. Dia dah set dah penyanyi ni akan dapat nombor 1, nombor 2. Jadi cara dia pengadil tu saya tak boleh setuju. Sebab saya pernah jadi pengadil di Vietnam tu, Asian Song Festival. Cara-cara dia lain. Jadi di sini tu kita kena ikut. Kena ikut apa yang penerbit tu yang mau, siapa yang dia nak pilih tu. Jadi saya tak boleh begitu. Sebab pengadilan ni satu benda yang besar tu, sebab bila penyanyi tu dia dapat nombor 1,
Dia betul-betul sebagai penyanyi tau. Bukan ada pilih kasih ataupun ada sebab-sebabnya. Jadi sebab tu saya tak mau jadi pengadil, sebab saya kata kalau mau cara saya. Kita pengadil tu, kita kena tegur dia bila dia menyanyi tu, kita kena tegur note yang dia menyanyi sumbang tu macam mana. Bukan kita sebut orang kau menyanyi sumbang. Kita kita nyanyikan balik supaya dia tahu note yang dia menyanyi tu sampai ke tak sampai. Jadi Betul tu. Kadang-kadang kita dengar tu pitching lari, pitching kat mana Ya. jelah bedah mana Pitching yang kat lari mana, tu. ya. Dia tak Betul, cerita pun. Kau ni dia pitching kena- lagi. Kita pun tak tahu benda yang lagi tu. Betul, dia sebagai pengadil, dia kena cerita kan. Pitching tu dekat mana, bar yang berapa. Lagu ni ada 32 bar, ada 46 bar. Dia kena beritahu bar yang mana. Bar Tu yang dia. ke-14. Itu note, dan pengadil tu kena menyanyikan, bukan sebut pitching lari. Semua orang boleh sebut pitching lari, budak-budak kecil pun boleh sebut. Tapi kalau dia kena menyanyi supaya penyanyi tu tahu kesalahan dekat mana. Jadi benda ni tak jadi, dia kata kita kena buat cara-cara apa yang dia ikut tu, apa yang dia tentukan. Saya kata saya tak maulah. Kalau saya mau betul-betul kita mengadilkan supaya penyanyi tu dapat berjaya tu, betul-betul dia berjaya sebagai penyanyi. Itu yang Tengok tuan-tuan dan perempuan. Bukan sekadar kata, bro, pitching lari tak ada. Kalau datang kat Datuk Mat Nawab, kita ada 36 bar, 40 lebih dalam satu ni. Kau ceritakan bar kat mana kan? Note dia kat mana? Memang letih. Tok, Ya. saya ni kalau boleh lah, saya nak borak dengan Tok sampai esok pagi ni. Cuma saya satu tu soalan, mungkin kita rangkumkan soalan ni tu. Ya. Pertama tu, dalam banyak-banyak lagu ciptaan Datuk, ini saya rasa semua orang kalau jumpa Datuk dia akan tanyalah. Ya. Lagu apa yang bagi Datuk sangat terkesan di hati Datuk sehingga sekarang? Itu nombor satu. Kepuasan. Ya. Ya. Nombor saya- dua, lagu ciptaan Datuk lah. Nombor dua, Ya. dalam banyak-banyak penyanyi yang Datuk bekerjasama, siapakah penyanyi yang Datuk sangat kagum kerana sifat rendah dirinya, kagum kerana dengan pewatakan dan juga nyanyiannya, okey? Ya. Ya. Dan akhir sekali tu, yang ni sebenarnya ini soalan ni di luar luar ruang lingkup kita ni. Diorang kata Datuk dah main satu lagu baru Ya. yang dah macam Kenny G lah apa semua. Datuk pun dah main lagu Ram Lah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Dan tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya perjanjian kami takat tu ya tuan-tuan. Ya. Kan, ini bukan konsert. Tapi nampaknya banyak betul lah permintaan ni Tok. Ya. Dia orang kalau boleh last song ke, cuba orang kata lagu raya ke, sempena raya ke apa ke Tok, Dendang Perantau ke, ataupun tak ada pun dia orang nak dengar pula kod-kod Datuk boleh main Jeritan Batinku ke, walaupun bukan lagu Datuk. Kalau Datuk ingat, dia orang nak flashback balik zaman tu. Itu aja Datuk. Saya tak nak cakap banyak Tok. Itu aja soalan dia. Pertama, siapa lagu apa yang paling mengesankan Datuk? Yang kedua, penyanyi mana yang paling Datuk kagum? Dan yang ketiga, kalaulah boleh Datuk belanja satu last song, pilihlah apa bentuk. Silakan Tok. Susah juga nak jawab kan. lagu saya semua saya suka. Tapi lagu yang bawa kejayaan yang besar pada tahun 2020. Saya dapat tawaran daripada tahun 2020 tahun 2010 tahun 2000. Okey. Saya dapat peluang daripada Kementerian Pelancongan, iaitu Tan Sri Chef Hadir. So saya buat satu lagu. Nama lagu tu Malaysia Truly Asia. Malaysia Truly Asia. Lagu tu ke? Ya. Itu lagu. Itu lagu Datuk Saya buat lagu tu. Jadi lagu tu dinyanyi oleh 17 bahasa dalam dunia. Okey. Jadi itu satu kejayaan yang besar. Saya pergi tempat-tempat ni. Saya pergi rekod di France, saya pergi rekod di Germany, saya pergi rekod sampai Moskow saya pergi. Penyanyi itu semua penyanyi dia. Itulah satu benda yang yang cukup besar. Yang kejayaan, walaupun lagu-lagu yang lain saya buat bagus, kejayaan yang besar itulah saya buat satu lagu Malaysia Truly Asia ni dinyanyi oleh 17 bahasa dalam penyanyi-penyanyi dia. Okey. Cuma yang nyanyi lagu bahasa Inggeris tu adalah Khatijah Ibrahim,
Yang lain tu semua dia menyanyi. Di India ke, di France ke, di Germany ke, di Japan ke, Korea. Itu satu kejayaan yang besar. Okey, itu Malaysia Truly Asia, lagu yang paling Datuk minat. Ingat tuan-tuan, soalan kalau tanya lagu apa yang paling berkesan, lagu Malaysia Truly Asia. Lagu dia lebih kurang macam ni lah. Malaysia Truly Asia. Saya tahu takat tu ya, Tok. Okey, nombor 2, penyanyi yang Datuk memang minat. Semua saya minat. Alamak. Semua saya minat. Nanti saya minat satu, yang lain kecil hati pula. Tak apalah, yang bagi yang Datuk memang Datuk inilah kan saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah susun ayat tu, lebih kurang macam tu lah. Susah nak Okay, semua. alright. Saya bagi saya semua saya minat lah. Yang menyanyi lagu saya dengan baik, dia orang sampai dengan baik, dia pun nampak nama, dia menyanyi dengan baik, jadi saya bersyukurlah saya jumpa penyanyi yang terbaik di Malaysia ni. Kita semua yang pernah menyanyi lagu-lagu saya tu semua penyanyi yang terbaik. Dengar tu tuan-tuan dan puan-puan, inilah seorang orang kata insan yang sangat humble. Dia tahu dalam hati dia tahu ada penyanyi yang dia paling suka, tetapi depan kita semua bagi beliau semua penyanyi yang pernah dididiknya adalah penyanyi terbaik yang dia ada. Kau ada? Kan? Alright. Ni tu, yang ni saya tak boleh kacau tu. Ini betul-betul nak minta tolong peminat-peminat di dalam skrin saya ni berlambak dia orang nak naik. Please lah main satu lagu tu. Please lah main satu lagu. Yang ni saya serahlah pada Tok. Saya surrender dulu Tok. Saya surrender. Lagu apa yang nak main tak tahu. Cuk pulang lagu raya ke lagu apa ke Tok? Lagu raya tengok tak boleh, tak ada lagu raya, tak ada. Jeritan batinku Tok, dia orang tanya boleh? Saya main lagu Jangan Tinggal Daku lah. Jangan tinggal daku tuan-tuan dan puan-puan, eksklusif penutup perbincangan ataupun discussion kita dengan legend kita pada malam ini, Dato' Ahmad Nawab. Silakan Tok. Mazda, abang datang Mazda. Abang datang Mazda. Okey tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi lebih 1 jam, lebih 1,000 orang terpaku mendengar kita punya tetamu yang cukup hebat malam ini, iaitu seniman negara Datuk Seri Dr. Ahmad Nawab. Terima kasih banyak Datuk. Ini adalah satu interview yang sangat eksklusif. Bertahun Datuk tak pernah keluar. Hari ini kita dengar bukan saja cerita Datuk, tetapi tiupan saksofon yang sungguh menyeksakan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan.